Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini saya rasa bertuah dan saya rasa bersyukur dapat bertemu dengan saudara Ezel Jamil yang dapat bersama kita sini sebagai wakil daripada Singapura. Dan tujuan perbincangan kita pagi ini ialah untuk saya dengan segala rendah hatinya, saudara Ezel melalui syarikatnya adalah syarikat Din Hub telah perkenalkan dua buku saya yang diedarkan di Singapura buat pertama kali barangkali, iaitu buku Transonia ataupun Kehidupan Sinar Islam di Langit Transonia, dan juga buku Duyuf Ar-Rahman yang diterbitkan lebih awal sedikit pada ini. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada saudara Israel yang berada di Singapura. Mungkin kita dapat bersama dengan saudara Israel ini untuk melihat apakah sambutan ataupun respon daripada masyarakat Islam di Singapura, walaupun buku ini sangatlah buku yang sedikit saja yang diadakan di Singapura. Okey, mula-mula sekali Assalamualaikum saudara Israel. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Jelas. Apa khabar Singapura hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini tak begitu panas. Itu sejuk buat masa sekarang. Alhamdulillah. So, salam pertama saya lah, kalau kita boleh berdialog secara santai ya. So, bagaimanakah agaknya buku ni sampai ke Singapura dan apakah yang telah sambutan ataupun yang dibaca oleh pembaca setakat ini? Alhamdulillah. Contohnya saya tunjuk dulu. Ini buku yang satu. Ya. Ini yang Duyuf Rahman. Ada dua. Saya buat masa ni. Alhamdulillah. Masa ni saya buat masa apa yang ada daripada doktor. 50% daripada buku Transonia telah dijual. Alhamdulillah. Jadi saya untuk live hari ini jadi untuk memberitahu kepada semua audiens di Singapura yang sampai doktor. Jadi kita boleh lepas lebih lanjut mengenai buku ini. Jadi mereka dapat membelinya lah. Saya sih telah membacanya. Alhamdulillah. Banyak karya yang saya pelajari. Jadi saya harap mereka yang mendapatkan buku ini juga mendapat iktibar insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. So, itulah pandangan daripada saudara. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebab barangkali pertama kali buku saya disampaikan di Singapura untuk saudara kita di Singapura. Sama-sama kita berkongsi tentang perkara ini. Dan dalam hari ini barangkali saya serahkan kepada saudara Israel. Ada beberapa soalan yang mungkin timbul dalam apabila membaca buku tersebut. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masa doktor kerana sudi bersama saya untuk hari ini. Saya begitu je. Kerana selalu doktor live sebenarnya di antara yang live yang saya ikuti mengenai bahasan bina di antara daripada Profesor Doktor. Itu yang buat saya selanjutnya lah. Jadi soalan pertama untuk audiens di Singapura, doktor kaji tentang ada sentuh tentang sains dan matematik. Mungkin doktor boleh kongsikan sebanyak latar belakang doktor. Oh, terima kasih. Latar belakang saya ni sangat rencam sebenarnya. Saya ni terdedah dengan berbagai alasan dan dengan berbagai corak pendidikan. Saya dilahirkan di sebuah negeri yang miskin, Kelantan. Kemudian masa kecilnya saya belajar sekolah biasa dan pada masa sama saya berada di pondok. Saya berada di pondok 3 tahun ketika masih kecil, belajar Al-Quran, belajar perkara-perkara yang asas tentang fiqh dan sebagainya. Kemudian bila saya masuk ke universiti, saya masukkan dalam bidang mathematics tulen, pure mathematics. Dan master saya juga dalam bidang mathematics. Tetapi satu masa bila saya berfikir, saya buat PhD dalam bidang mathematics, tetapi masa itu saya berfikir panjang. Kehidupan saya apakah mencukupi dengan mathematics? Lalu saya patah balik. Kebetulan masa itu saya tidak bersihat. Saya patah balik dan saya mula menyambung kembali tradisi saya yang saya tinggal masa sekolah dulu, iaitu tradisi pondok. Saya kembali semula. Saya belajar tentang ilmu-ilmu asas dan kemudian ilmu-ilmu lanjutan kita, dan saya tumpukan kepada falak, lebih kepada mantik, lebih kepada sejarah dan sebagainya.
Dan itulah saya, latar belakang saya bercampur aduk. Dan semasa saya bertugas di UPM, kebetulannya saya dilantik sebagai ketua laboratory ethnomathematics, ethnoscience, etnografi. Itu tajuk barangkali bidang yang tidak dikenali di Malaysia pun, barangkali juga di Singapura. Dan bila kita sebut etnografi, satu bangsa itu membentuk satu tamadun bukan dalam bentuk yang terpencil. Dia ada paradigm. Paradigm ini yang membentuk tamadun satu bangsa. Lebih lagi tamadun alam Melayu kita ini, dia ada paradigm. Paradigm kita ini pada mulanya barangkali berputar pada agama sebelum Islam, barangkali pada Buddha, pada Hindu. Yang saya tumpukan apabila Islam sampai ke alam Melayu. Maka di situlah paradigm baru yang kita berlaku dalam tamadun negara kita ataupun dalam rantau-serantau ini. Jadi dalam konteks ini saya nak cuba tunjukkan bahawa setiap tamadun itu ada paradigm. Dalam konteks saya tumpukan pada etnografi. Bila sebut etnografi, dia ada etnoscience, pemikiran, mantik, pertanian, peperangan, dan sebagainya. Semuanya berkumpul dalam satu paradigm. Paradigm inilah saya nak tunjukkan kepada masyarakat, tetapi barangkali tenaga sangat kecil, maka apa yang saya dapat tunjukkan sebahagian daripada etnografi, sebahagian daripada etnoscience, sebahagian daripada ethnomathematics. Saya tidak sempat untuk pergi lebih jauh, dan saya harap kalau adalah pelajar saya yang meneruskan apa yang saya telah buat selama ini, saya harap itulah yang dapat dikembangkan. Itulah latar belakang saya. Terima kasih. Alhamdulillah, masya-Allah. Ya, saya dapat ramai anak muda sana dapat mendapat iktibar untuk perkongsian doktor mengenai walaupun pada latar belakang seperti orang kata walaupun sebagainya bahkan terlupa juga untuk mengkaji sebagainya, tapi doktor dan juga mengkaji sejarah Islam dan juga mengutarakan Islam. Ya, Okey, soalan kedua, doktor. Bila saya baca buku ni, saya berfahamkan tentang apakah maksud penulis. Apakah yang cuba doktor paparkan bila menulis buku ini? Kenapa Traxosenia dan Rusia? Ya. Ya, itu sebab saya falsafah kita ialah umat Islam ialah satu jasad yang sama. Barangkali kita tahu banyak Islam yang berkembang di sekitar Asia. Barangkali banyak kita tahu tentang di Afrika, barangkali di Asia Tenggara, tetapi kita sangat majhul tentang kawasan Transonia ni. Transonia ialah kawasan yang di sebelah sungai yang kita sebut sebagai Uzbek sekarang, Kyrgyzstan, Kazakhstan, itulah kawasan yang kita sebut sebagai Transonia. Saya hanya sebut sedikit dalam buku tersebut, tetapi saya tumpukan kepada Rusia. Rusia juga satu daerah yang majhul. Kita tidak tahu selepas, lebih lagi apabila dalam kurun awal ke-20 Rusia diperintah oleh komunis Soviet Union, dan Soviet Union ini dia memisahkan negara dia daripada luar sebab dasar komunis ini tidak mesra kepada negara yang berpaksi kepada agama. Oleh sebab itu kita sangat majhul apakah yang berlaku di Rusia, apakah yang berlaku di kawasan tersebut. Secara kebetulan saya ada sedikit pengalaman untuk melakukan kajian etnografi ini di Uzbekistan. Dan Uzbekistan ini satu masa dulu berada di bawah Rusia. Budaya Rusia masih tertanam kuat di Uzbekistan. Bila saya pergi ke Universiti Tashkent, universiti di Uzbekistan, universiti di Bukhara, universiti di Samarkand, saya dapati bahawa budaya Rusia ini sangat tebal dalam budaya pendidikan mereka. Di sinilah timbul perasaan saya untuk mengetahui lebih dalam apakah yang berlaku di Rusia. Dan saya cuba untuk melihat kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sepadan Eropah, umpamanya Dagestan. Saya cuba tumpukan apakah sejarah umat Islam di Dagestan, dan saya dapati bahawa fantastik. Islam sampai ke Dagestan lebih awal daripada sampai ke alam Melayu. Dan para sahabat Rasulullah yang daripada bangsa Quraisy, terdapat makam mereka di Dagestan seramai 40 sahabat. Ini satu perkara yang cukup hebat. Berbanding dengan kita tidak tahu apakah ada sahabat Rasulullah yang ada di negara kita, di kawasan Asia Tenggara. Barangkali ada, bahkan tidak ada. Tetapi di sana berkumpul 40 orang sahabat besar, menggambarkan sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi di sebalik istimewa tersebut, kita tak tahu langsung. Saya umpamanya tidak mengetahui tentang sejarah agung Islam di kawasan Dagestan. Apatah lagi di China, apatah lagi di kawasan-kawasan Rusia yang lebih luas, kawasan-kawasan yang kita sebut sebagai Kazan, kepada negara-negara yang kita panggil Tatarstan dan sebagainya, majhul. Apabila adanya pertandingan bola FIFA 2018 tak salah saya di Kazan,
Tiba-tiba sejarah yang dipaparkan oleh CNN umpamanya, BBC umpamanya, dan berita-berita yang mengikuti pertandingan bola tersebut, mereka menunjukkan masjid. Mereka menunjukkan masjid-masjid yang banyak. Ini cukup mengherankan sebab kita dikenali bahawa Rusia adalah negara komunis. Bagaimanakah masjid telah muncul dengan banyaknya? Inilah menimbulkan persoalan-persoalan pada saya, dan saya ingin mendapat sebahagian jawapan. Tentulah jawapan ini tidak lengkap. Saya masukkan ke dalam buku itu sebagai satu daripada apa yang saya dapati, bahawa benar Rusia pernah berada di bawah komunis USSR. Memang sangat dahsyat. Peperangan dengan negara Islam berlaku sungguh begitu lama, tetapi Allah melakukan apa yang kita tidak sangka. Pemimpin mereka terakhir, Presiden Putin, menunjukkan sikap yang sangat lunak pada Islam. Dan selepas dia meruntuhkan Islam, dia memerangi Islam, dia membunuh orang Chechnya, dia memberikan satu sikap lunak kepada penduduk Islam di Rusia. Dan itulah sebabnya dalam 10 tahun yang lepas, Islam berkembang dengan cepat di Rusia, lebih luar biasa. Dan jumlah penduduk Islam di Rusia hari ini mencapai 25 juta ataupun 30 juta, lebih ramai daripada penduduk Islam di Malaysia. Kita sangka Malaysia adalah negara umat Islam yang ramai, tetapi di Rusia jauh lebih ramai. Dan inilah menimbulkan satu kejutan pada saya. Saya rakamkan sebahagiannya dalam buku tersebut, walaupun tidak lengkap, tetapi itulah sebahagian daripada apa yang saya perhatikan. Terima kasih. Betul je, itu ada soalan saya. Tapi pun dah sentuh mengenai perubahan kerajaan buku dan sekarang. Sebabnya dalam buku tu ada menerangkan tentang nama ada sebelum Lenin, Stalin dan sekarang Dr. Saputin. Sebetulnya saya pun pernah membaca dan suka tentang sejarah, tetapi bila saya baca tentang buku yang ini transfernya dan saya tersentuh dengan apa yang Dr. telah papaskan mengenai orang Islam yang berkembang seperti betul telah kau tadi. Ya, InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Doktor sentuh tentang buku ini mengenai semena antara bangsa yang dianjurkan bersama. Betul kan? Ya. Okey. So, selain daripada semina tersebut, apakah sebenarnya misi doktor dan rombongan dua aspek apa yang doktor misi apa yang ingin dapat dalam anjuran tersebut? Ya, terima kasih. Itu satu masa saya ketika saya jawab ketua laboratory di universiti saya diminta untuk hadir satu seminar, bukan saja satu seminar tetapi untuk menerokai khazanah umat Islam di Samarkand ataupun di Bukhara dan di Tashkent. Pada mulanya saya tidak ada pengetahuan tentang apakah yang sebenarnya, tapi dari segi sejarah kita tahu bahawa Samarkand adalah kota Islam yang awal. Kita percaya ada banyak kitab-kitab yang banyak di sana. Dan bila saya pergi ke sana, mula-mula sekali saya temui Al-Quran tulisan yang dihasilkan ketika zaman Khalifah Osman bin Affan. Tersimpan khazanah ini di museum ataupun di sebuah bangunan di Tashkent, dan ini cukup mengujakan saya. Bila kita tahu bahawa negara ini bekas jajahan komunis, mereka tidak mesra dengan peninggalan Islam, dengan manuskrip Islam. Tetapi walaupun demikian, di dalam museum mereka masih ada sebahagian daripada manuskrip yang mereka sembunyikan selama ini. Dipamerkan sebahagian daripada pengetahuan saya tentang, khususnya ialah tentang ilmu falak, sangat luar biasa. Saya cukup kagum bila saya sampai ke Samarkand. Saya masuk sebuah museum dia dan melihat kesan-kesan tulisan manuskrip yang dihasilkan oleh saintis kita seperti Ulugh Beg sangat terkenal. Kemudian Qadhi Zadeh ialah ketua Bala Cerap di Samarkand. Bala Cerap Samarkand ini masih ada sekarang, walaupun diruntuh, dibina kembali dalam model yang sama. Dan di situlah memberikan gambaran kepada kita bahawa di situ ada banyak khazanah yang belum diterokai. Lebih-lebih lagi orang Uzbekistan tak boleh bahasa Arab. Saya temui hanya seorang saja yang dapat membaca bahasa Arab. Saya diminta untuk pergi ke kawasan koleksi Al-Biruni, koleksi terbesar dunia dalam konteks manuskrip. Rupa-rupanya teknologi yang dipunyai oleh Rusia saat masa dulu, teknologi mereka untuk ke angkasa lepas bermula dengan ilmu astronomi Islam. Oleh sebab itulah Islamlah yang menyumbangkan pengetahuan astronomi kepada Rusia. Bahkan saintis mereka kebanyakan orang Islam. Itu yang saya dapati pada mulanya. Bila saya sampai ke Tashkent, rupa-rupa Tashkent itu ibu negara Uzbek sekarang. Tashkent ialah pusat
kajian ketika zaman Soviet Union. Begitu juga bila kita lihat pelancaran roket Rusia sekarang masih berada di Kazakhstan. Kazakhstan ialah negara Islam. Maksudnya kekuatan Rusia satu masa dulu sangat bergantung kepada ilmu Islam. Di sini saya dapat satu gambaran bahawa kita perlu kepada satu kajian yang mendalam. Tetapi oleh kerana Uzbekistan baru merdeka ketika saya sampai situ, saya sampai pada tahun 2009 tak silap saya. Ketika itu mereka baru merdeka pada tahun 1995. Mereka masih curiga kepada orang luar sampai ke Uzbekistan. Mereka sangka kita spy. Mereka sangka kita ialah untuk musuh mereka. Jadi kerjasama yang diberikan sangat minimum. Bila saya melawat perpustakaan ataupun koleksi Al-Biruni yang katanya ada 800,000 manuskrip, mereka hanya benarkan saya beri tengok katalog. Saya nak tinjau dalam akhir mereka yang cukup besar ni. Mereka mengatakan kami sedang buat renovasi. Mereka buat alasan. Dan inilah menghambat kita untuk mengkajinya. Dan dia bagi cadangan kepada saya, sekiranya tuan ingin lakukan kajian di pusat Oriental kami ini, buat hubungan resmi dengan duta kami. Maksudnya kita masih boleh buat laku kajian, tetapi melalui proper dengan jalan yang resmi. Saya pergi secara individu. Walaupun saya dibantu oleh kawan-kawan kita, beberapa orang profesor daripada Uzbekistan sendiri, mereka masih tidak percaya bahawa saya dianggap sebagai spy. Spy sangat dimusuhi di Uzbekistan. Mereka masih ada lagi budaya Soviet Union. Oleh sebab itu apabila mereka merdeka, masih mereka lagi poleh mereka masih lagi dalam keadaan yang awal. Mereka masih curiga pada orang luar, dan itulah suasana saya. Bila saya ingin sebab masa kita di sana juga terhad. Barangkali hanyalah seminggu 2 minggu. Jadi kita tentu tidak dapat melihat lebih banyak lagi. Saya percaya mereka masih punya banyak manuskrip khazanah kita yang tersimpan di mana-mana. Sebagai contohnya, apabila Presiden Putin melawat Iran, dia bawa sebuah Al-Quran yang ditulis ketika zaman para sahabat atau para tabi'in. Satu tulisan Al-Quran yang sangat lama. Maksudnya masih ada. Ini dalam koleksi Presiden Putin, dihadiahkan kepada Presiden Iran sebagai simbol persahabatan antara Rusia dengan negara Islam. Sebab Rusia sangat pentingkan sokongan negara Islam untuk menghadapi dua musuh yang besar, NATO dan Yahudi. Itulah barangkali tambahan. Terima kasih. Masya Allah. Doktor tidak ada buat selanjutnya selepas dibenarkan masuk. Ya, itulah cadangan sayanya sebab saya sekarang sudah besar. Kekuatannya tidak dari segi keuangan, ada dana dan sebagainya, sangat terhad. Kalau saya lakukan pun itu secara pribadi. Tetapi saya harapkan pelajar saya ataupun mereka yang masih terlibat dalam bidang yang sama, teruskan. Sebab perjalanan yang jauh bermula dengan langkah yang awal. Saya harap langkah yang kita buat ini langkah-langkah yang awal. Mudah-mudahan disambung. Sekiranya langkah ini tidak disambung, maka berhentilah perjalanan kita. Terima kasih. InsyaAllah. Sebetulnya buku yang doktor tulis mungkin kita dapat memarakkan lagi mungkin itu disebabkan mengapa dulu pada pendapat saya lah mungkin itu disebabkan mengapa dulu pada pendapat saya lah mengambil zaman santai daripada Rusia untuk membantu mereka. Ya. Okey, doktor. Apa yang saya dapat dari zaman hari tentang keputusan dan Iraq dan masa itu doktor kita menyentuh tentang Rusia dan Turki sebagai perang mana mereka selalu perang. Ya, betul. Ya. Okey. Dan apa yang menariknya telah dibantu oleh British dan Prancis untuk menyatukan Rusia. Betul. Dan Rusia digalakkan. Dan pada masa yang sama Sultan Abdul Hamid yang saya telah difitnah didalangi oleh Prancis juga. Iya. Jadi pendapat doktor, apa yang boleh kita pelajari daripada start ini, doktor? Ya, kita pelajari bahawa walaupun satu masa Osmaniyah dibantu oleh Eropah untuk mengalahkan musuh besar mereka Rusia. Satu masa Osmaniyah dengan Rusia untuk mengalahkan Eropah ada perjanjian dalam istilah peperangan. Namun peperangan yang paling lama di atas muka bumi dalam sejarah manusia, peperangan antara Ottoman dengan Rusia. Ini berlaku sepanjang ratusan tahun, barangkali 500 tahun berterusan. Tidak ada, walaupun mereka berhenti 50 tahun, mereka sambung kembali. Sebab
negara Balkan di tengah-tengah antara Turki dengan Rusia menjadi rebutan yang sangat-sangat hebat. Termasuklah Romania, termasuklah Hungary, termasuklah negara-negara ini asalnya pernah menjadi negara Islam. Dan oleh sebab itu, kita dapat pengajaran bahawa An-Nasara dan Yahudi, walaupun satu masa mereka baik dengan kita, pada masa lain mereka menikam kita sebenarnya. Dan satu masa mereka boleh berpakat untuk hancurkan Islam. Ini berlaku dalam Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia pertama, Turki Osmaniyah dilawan oleh dua-dua blok, Eropah dan Rusia bersama mengalahkan kita dalam Perang Dunia pertama. Dan Kerajaan Osmaniyah jatuh seresminya pada tahun 1924, tetapi dari segi hakikatnya pada tahun 1912 Osmaniyah telah jatuh. Oleh sebab itu mereka berpakat, Rusia, Eropah berpakat untuk hancurkan Osmaniyah. Memang Osmaniyah jatuh. Satu masa mereka nampak bertembung, satu masa lagi mereka berpakat. Al-Kufar wa al-Millatin wahidah. Al-Kufar wa al-Millatin wahidah, orang kafir boleh bersatu bila bertemu Islam. Barangkali mereka boleh ada pakatan dengan Islam apabila mereka ada kepentingan. Dua-dua musuh boleh bersatu dengan Islam apabila mereka ada kepentingan, tak ada musuh lebih besar. Tetapi pada masa yang lain mereka boleh bersatu untuk hancurkan Islam, dan kita harus ambil iktibar ini. Dan itulah berlaku sejarah yang kita harus ambil iktibar. Dan saya tulis buku ini benar-benar supaya kita ambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku dalam sejarah manusia, sebab Turki simbol Islam, Eropah dan Rusia simbol komunis, Nasara Yahudi. Terima kasih. Itulah pandangan saya. Alhamdulillah. Betul saya kata negeri lain pula. Kita ada kumpulan banyak. Kita tidak dapat mengungkai semua, tapi apa yang saya dapat pada soalan mengikuti pandangan saya sebagai pembaca yang menarik. Dr. Qasim tentang lawatan bicara Romania. Apakah pengembangan Islam di sana berbanding dengan Uzbekistan? Iya. Kalau kita perlihatkan dari segi sejarahnya, Romania ni ialah negara Islam. Ketika itu namanya Wallachia. Wallachia ni memang diperintah oleh Osmaniyah. Dan ketika saya sampai ke Romania pada tahun 1999, saya sampai situ, mereka baru merdeka. Islam tidak nampak dengan jelas di kota mereka Bukarest. Sejarah apabila Rusia menakluki Romania daripada Islam, mereka hapuskan kisah-kisah Islam. Yang ada barangkali masjid-masjid yang terpinggir. Di kawasan Konstantia, itu ialah kawasan yang berada di tepi Laut Hitam, masih kita dapati bahawa kesan Islam masih dapat kita lihat dengan banyaknya. Tetapi dalam kawasan moden ini, Islam di Romania sangat-sangat banyak. Bahkan mereka untuk mendirikan sebuah masjid di bandar Bukarest ini, walaupun sudah ada dana, walaupun sudah ada tanah, tapi masyarakat Bukarest menunjukkan bantahan ramai-ramai supaya tidak dibenarkan untuk membina sebuah masjid. Itu sejarah sekarang. Sedangkan satu masa dulu, Romania adalah negara Islam, diperintah oleh Raja Islam. Bahkan Raja Romania yang ada hubungan dengan ayah kepada Dracula itu merintah di bawah pengaruh Osmaniyah. Islam dilaksanakan di Romania, Islam dilaksanakan di Hungary, Islam dilaksanakan di kawasan-kawasan Balkan. Tetapi sejarah moden hari ini kita agak terlindung daripada sejarah keagungan Islam di situ. Jadi apa yang berlaku di Romania sekarang kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, mereka sama-sama baru mula bangkit untuk Islam kembali. Tetapi yang berlaku di Uzbekistan lebih jelas, sebab budaya mereka, sejarah mereka, mereka sebagai bumi Samarkand, sebagai bumi ulama kita yang lalu mula muncul kembali. Imam Bukhari yang lahir di Bukhara, ataupun Imam At-Tirmizi yang lahir di Tirmiz, ataupun imam-imam lain Samarkandi dan sebagainya, mereka ada sejarah yang cukup hebat. Dan mereka bangkit kembali lebih cepat daripada apa yang berlaku di Romania. Apa saya lihat di Romania, pengaruh Eropah telah menjalani secara menyeluruh, dan saya hampir tidak temui budaya Islam di bandar Bukarest, kecuali kalau kita keluar daripada kota mereka sampai ke pinggir Laut Hitam umpamanya, maksud saya Laut Kaspia. Di situ barulah kita dapat lihat kesan-kesan Islam yang masih bertaburan di sekitar di pantai Laut Kaspia. Sebab itulah satu sejarah yang lampau yang kita pernah bina di kawasan Balkan. Tetapi apabila jatuhnya Islam, kita lihat negara tersebut Islamnya telah ditekan, sehingga kita sangat sukar untuk menemui kesan-kesan sejarah Islam di Romania. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
Okey, ada lagi apa tu tempat-tempat yang menarik yang kawasan Dr. di Romania. Ya, di Romania cukup banyak tempat-tempat kawasannya, termasuklah kampung-kampung yang pedalaman mereka. Sebab di situ pernah berlaku satu perkembangan Islam yang menyeluruh sampai ke hujung sejarah mereka, masuk ke Austria, masuk ke kawasan yang berdekatan, termasuklah kawasan di sempadan Rusia sendiri, di Hungary, kemudian di Belarus. Itu ada nilai-nilai Islam atau perkembangan Islam yang masih belum terungkap. Saya tidak melawat banyak kota, tapi saya hanyalah beberapa buah kota yang saya pergi di Romania. Khususnya saya tumpukan di Bucharest, tetapi saya tidak dapat cari manuskrip Islam yang terdapat di Bucharest, kecuali kalau kita pergi ke tempat-tempat yang terpencil tadi. Dan saya tumpukan pada sejarah hubungan antara Dracula dengan Osmania. Itu satu episod yang cukup menarik yang saya paparkan dalam buku tersebut. Bagaimanakah Dracula yang dilatih menjadi saudara kandung, saudara angkat kepada Sultan Al-Fatih, yang dilatih di istana Istanbul, istana Osmania, tiba-tiba telah berpaling tadah, menentang Islam dan menjadi raja yang sangat zalim. Dan saya bersempatan untuk melawat di istana yang pernah ditinggal oleh Dracula. Dalam buku tersebut saya ceritakan apakah yang berlaku di sana. Terima kasih. Okey, Doktor. Kita menyentuh tentang Dracula tadi, soalan mengenai Dracula. Ya. Apa yang menarik Doktor paparkan Islam cantik dalam gambar. Ada gambar dalam Ada gambar-gambar yang saya ambil di sana. Cantik. Dan Doktor paparkan tentang apa yang Barat ingin paparkan Dracula tidak sama dengan dalam sejarah. Ya. Tapi Doktor menyentuh tentang pengalaman Doktor dalam istana yang Doktor rasa kurang selesa. Tapi tidak mengucap, tidak expand punya idea. Kenapa Doktor rasa demikian? Itu, ya, kalau kita lihat dari segi latar belakang catatan Dracula dicatatkan oleh Barat berbeza dengan apa yang saya sebutkan dalam buku saya. Pertama, di Barat dikatakan Dracula takut kepada salib. Dalam buku saya katakan Dracula takut kepada Sultan Al-Fatih. Yang keduanya, bila saya melawat ke istana dia, agak seram. Walaupun barangkali khurafat, barangkali juga superstitious. Bila saya masuk ke dalam istana ini, saya merasakan sesuatu yang tidak kena. Sebab saya ada pengalaman bila telinga saya ada sesuatu lintasan di telinga saya selalu berdoa, dan apabila saya sampai ke istana tersebut, terasa lintasan tersebut, dan saya keluar daripada istana tersebut. Istana tersebut penuh dengan tema-tema keganasan Dracula. Dia selalunya pancung kepala dan diletakkan kepala di hujung lembing, supaya untuk menunjukkan bahawa Islam telah hapus di Romania. Asalnya dia adalah pengembang Romania, ayahnya adalah seorang Islam, sedangkan dia memusuhi Islam. Kemudian dia diperangi oleh saudara angkatnya, iaitu Sultan Al-Fatih, sehingga dia telah kecundang dan dia telah dibunuh di tepi tasik Romania. Apa yang saya rasa di situ, sejarah Romania ini bercampur aduk di antara khurafat yang dibawa dari Eropah dengan apa yang saya saksikan. Saya rasa tak selesa. Saya tengok bilik tidur Dracula. Dracula bukanlah orang yang luar biasa, hanya saiz orang Eropah biasa. Bilik mandi dia, bilik tidur dia masih di freezer, dan kita tidak masuk direct, tapi kita lihat daripada tinjau dua-dua. Dan saya menariknya di situ ialah buku-buku juga, sebab budaya Islam, kitab buku ini satu daripada budaya. Dan mini perpustakaan di Istana Dracula ini masih menyimpan barangkali buku-buku yang dibaca oleh Dracula, barangkali tidak, saya tak pasti. Tetapi bila saya keluar ke dapurnya, di situ ada perigi yang menggerunkan. Dan bila saya keluar, satu pengalaman yang berlaku yang saya cerita dalam buku itu, saya berjalan-jalan di tepi dalam halaman di bawah pokok pine. Tiba-tiba kaki saya disepak. Saya rasa orang tendang kaki saya, sedangkan tidak ada siapa yang di situ. Saya jatuh terlepuk dan saya tak boleh bangun. Mengerang sakitan di situ. Kesakitan yang saya alami di Romania barangkali 20 tahun lepas, masih saya rasakan sampai sekarang. Wallahu a'lam. Tapi apakah yang berlaku, apakah itu adalah satu superstitious ataupun satu khurafat yang melanda pengalaman saya, ataupun dia benar-benar berlaku, saya tidak pasti. Sebab ketika itu saya banyak mengkritik Dracula. Ketika di dalam istananya, saya bersama dengan Profesor Abu Usman, barangkali dia bersama kita pagi ini. Profesor Abu Usman, dia adalah ketua pasukan IMO. Sebenarnya latar belakang saya ke Romania, saya adalah jurulatih pasukan IMO.
International Mathematical Olympiad, iaitu untuk pengujian pemikiran kadang-kadang pelajar yang terbaik di dunia. Singapura, saya bagi salute selalu mendapat gold medal. Malaysia sekali baru dapat ataupun 2 kali. Dan mathematics ialah ilmu orang Asia. Orang Eropah tidak pernah menang. Orang Eropah menang tetapi yang ada hubungan dengan Islam. Romania yang pernah berada di Islam, mereka lah excellent dalam mathematics. Russia excellent mathematics. China excellent mathematics. Adapun Amerika sangat lemah mathematics. England sangat lemah mathematics. Percayalah, mathematics ialah ilmu orang Asia. Saya berpengalaman barangkali dalam 10 tahun sebagai ketua, sebagai jurulatih, dan pernah juga saya menjadi penolong ketua pasukan Olimpiad kita, dan saya juga pernah sekali menjadi ketua Olimpiad kita. Pengalaman saya, mathematics untuk Asia, bukan Eropah. Amerika sangat lemah mathematics, dan untuk menang Amerika terpaksa import pelajar Cina sebagai wakil negara mereka. Australia, ke-66 peserta mereka semuanya Cina. Singapura semua Cina. Malaysia separuh Cina. Dan matematik ilmu orang Asia, bukan Eropah sama sekali. Ini harus kita pelajari, dan saya pergi ke Romania ialah atas misi yang sama. Dan pengalaman itulah saya selitkan di situ sebagai tujuan saya untuk mencari bahan-bahan dari segi etnografi, etnosains, kalaulah saya dapat hubungan dengan sejarah Osmania. Tetapi sayang, ketika saya sampai, hampir tidak ada yang saya dapati. Kecuali dalam museum mereka adalah sedikit daripada pakaian Islam yang pernah bertapak di Romania. Itu saja yang saya dapati, sebab masa saya juga terhad. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita pergi terbalik ke Russia. Dia macam buat lawatan secara virtual lah. Siap. Okey. Doktor, satu soalan. Masa di Russia, Doktor kupas sikit sebanyak. Dia kata banyak juga Doktor kupas tentang Russia. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, apakah tempat-tempat yang Doktor menarik yang Doktor pergi semasa di Russia? Ya, sebenarnya saya pergi ke kawasan bekas jajahan Rusia, iaitu di Romania, Slovenia, Uzbekistan, dan saya juga rancang untuk Kyrgyzstan, dan saya juga buat satu perancangan untuk ke Rusia secara khusus untuk melawat bandar-bandar utama mereka. Tapi sayang ketika itu COVID melanda, jadi persediaan saya untuk ke bandar-bandar yang saya maksudkan tadi di Rusia tergendala. Tetapi saya boleh sebut bandar-bandar yang saya rancang untuk mendalami ataupun untuk lawati secara khusus ialah di Durban. Durban ialah kota di negara Dagestan. Dagestan ialah negara yang awal terima Islam di Rusia. Dan saya juga bercadang untuk ke kecilnya di kota mereka Grozny, yang juga walaupun sejarah mereka, sejarah keagungan Islam, di situlah pusat-pusat tarikat yang banyak yang tersebar di Grozny. Dan saya bercadang untuk melihat pusat-pusat bagaimanakah mereka melatih rakyat Uzbekistan, rakyat Chechnya dan juga Dagestan untuk berzikir. Mereka adalah satu bangsa yang saya rasa bangsa yang paling banyak berzikir, khususnya mereka berselawat. Inilah satu budaya yang ada di situ. Bandar mereka ialah bandar Malakala, gitulah. Masyakala, itulah ibu kata Dagestan. Dan bandar Durban ini ada hubungan dengan Ya'juj Ma'juj. Saya sangat berharap untuk melihat tembok Ya'juj Ma'juj. Tetapi katanya kawasan ini sangat-sangat dalam, di tepi di antara gunung di Georgia. Dan tentulah kita tidak ada keupayaan untuk sampai ke tempat puncak gunung tersebut. Dalam buku itu juga saya tulis, kalau kita nak ke bandar Durban, di situ ada sejarah Zulkarnain bersama dengan satu kaum yang dizolimi oleh Ya'juj Ma'juj. Rupa-rupanya Ya'juj Ma'juj ini bukan alien, bukan. Dia adalah anak kepada cucu pada Yafis bin Nuh AS. Dia adalah keturunan Nabi Nuh AS. Dia manusia seperti kita. Dia saudara yang sama dengan Mongolia, saudara yang sama dengan Rusia, saudara sama dengan orang Cina dan juga orang Jepun. Dia saudara yang sama. Dari segi latar belakang keturunan mereka ialah satu keturunan yang dilahirkan oleh anak-anak Nabi Nuh AS, iaitu 3 orang anak ini yang menurunkan 3 bangsa besar di dunia. Barangkali saya tidak kupas dengan mendalam di situ, tetapi satu jurai daripada penduduk di Dagestan dan di Chechnya ialah keturunan daripada Nabi Nuh AS. Selain pada itu, Moskow sendiri tentulah sebagai ibu kota yang pernah menjadi kota Islam. Ketika zaman Tatar memerintah
merintah Rusia satu masa dulu ketika Mongolia yang datang untuk menghancurkan Islam di Baghdad. Selepas mereka menghancurkan kota Islam, membunuh umat Islam, mereka memeluk Islam. Subhanallah. Mereka menjadikan Rusia sebagai bumi Islam yang kita sebut sebagai Golden Hordes. Dan mereka telah menguasai Moskow. Moskow ada sejarah Islam. Bahkan ada orang mengatakan Moskow itu asalnya Miskun Kasturi, wallahu alam. Dan tentulah bandar yang di St. Petersburg, ada juga satu bandar yang menjadi sebagai pusat pemerintahan ataupun sebagai daripada kota penting di Rusia. Di situ ada masjid-masjid yang sangat terkenal. Masjid sebelum kedatangan komunis di Rusia, St. Petersburg mempunyai sejarah Islam yang rapat. Di situ ada masjid biru yang kemudian apabila ketika pemerintahan Soviet Union, mereka tutup masjid tersebut. Kemudian ketika Soekarno melawat Rusia satu masa dulu, dibuka kembali masjid tersebut dan masjid tersebut disebut Masjid Soekarno. Sangat bersejarah. Kemudian saya cadangkan tuan-tuan kalau melawat Rusia, lawatlah kota Kazan. Kazan ialah kota orang Tatar. Mereka sama-sama datang untuk menghancurkan Islam. Satu masa sukar untuk kita bayangkan. Mereka lah yang berjuang untuk Islam di Rusia. Mereka membina kota mereka. Mereka membina kota Kazan sebagai simbol Islam di tengah-tengah bumi komunis. Dan sekarang kita lihat masjid-masjid yang terindah di Rusia. Sebahagian yang terletak di Kazan tersebut. Kazan menjadi pusat kota pertandingan bola FIFA satu masa dulu. Dan tuan-tuan yang melawat Rusia, barangkali tuan-tuan terpegun sebagaimana yang disebut oleh siapa yang datang ke Rusia. Mereka mengatakan apabila mereka sampai di Kazan, mereka bertanya, apakah kami berada di Kazan ataupun kami berada di negara Arab? Sebab suasana Islamnya sangat serupa antara negara Arab dengan di Kazan. Dan di Kazan, muslimatnya menutup aurat dan mereka melihat memaparkan wajah ataupun budaya Islam di kota Kazan, di tengah-tengah bandar ataupun kota besar di Rusia. Itulah di antara bandar-bandar yang tuan-tuan harus lawati, dan saya tak kesempatan untuk melawatnya, tapi kalaulah ada kesempatan akan datang, bolehlah kita sambungkan perbincangan ini. Itulah yang saya harapkan kepada penulisan buku saya yang kecil itu. Terima kasih. Saya adjust mikrofon. Bergema. Okey. So, baik. Ya, di dalam buku ini telah kongsi tentang banyak masjid tadi Palestin. Ya, di antara masjid yang saya dapat bagi rahsia ialah di masjid yang paling penting sekali di Norwich. Yes. Ya. Betul sampai ke sana? Saya tak sampai, tapi cumanya sejarah itu cukup menarik sebab masjid ini dibina oleh orang Tatar. Itu adalah masjid yang paling utara, masjid hujung dunia. Masjid kawasan yang airnya beku hampir 8 bulan 91 tahun. Air sentiasa menebal di situ, suhunya jatuh sampai tolak minus 35 darjah Celsius. Kawasannya hampir sukar untuk kita hidup, tetapi ada masjid. Apa yang masuk di sini ialah di mana ada siang, di mana ada malam, di situ ada Islam. Satu perkara yang kita dapat pelajari, di mana ada siang, di mana ada malam, di situ ada Islam. Dan ini bertepatan dengan hadis Rasulullah. Saya belum balawal lanwahar balau saya belum hadzal amru ma balawal lanwahar atau kama qala. Rasulullah bersabda, Islam akan sampai di mana ada siang dan malam. Dan kita dapat saksikan ketika zaman hidup kita. Di tempat kawasan yang paling remote di hujung dunia, iaitu di bandar Norwich, ada masjid yang telah didirikan di situ. Di situ hampir ketika musim winter malam 24 jam. Ketika musim sama siang 24 jam. Di situ sudah ada masjid. Dan bukan itu saja, sekarang di kawasan-kawasan di Siberia yang asal kita panggil Sobaria, bumi Islam, terdiri dengan masjid-masjid yang telah diruntuhkan ketika zaman Soviet Union, sekarang dibina kembali. Masjid-masjid di Sobaria, di Siberia ialah masjid-masjid yang dibina kembali, cukup banyak, bahkan di tempat kawasan yang siang 24 jam terbina masjid. Dan itulah menggambarkan Islam berkembang di mana saja yang Allah kehendaki. Dia akan berkembang sebab sedangkan Rusia ialah bumi baru menerima Islam, mereka merasakan kemanusiaan Islam. Sedangkan kita di Asia Tenggara barangkali kita menerima Islam begitu lama, kita merasakan Islam sebahagian daripada rakyat. Kita merasakan Islam ini membebangkan.
Islam ini tidak indah sama sekali, sedangkan orang yang baru menerima Islam dapat merasakan cara hidup Islam cukup manis sebab mereka pernah berada dalam zaman kegelapan, dan apabila Islam menyelamatkan mereka, mereka dapat merasakan kebahagiaan yang abadi. Itulah yang dirasakan oleh penduduk Islam yang baru menerima Islam di Rusia ataupun di Eropah ataupun di kawasan-kawasan yang sejuk, termasuklah Norway, Sweden, Denmark. Sekarang Islam telah mencapai satu tahap perkembangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita dah pun telah Islam ini atau akan menuntung lagi. Dalam buku ini banyak gambar-gambar masjid yang berada di sekitar Rusia, di sekitar bercantik masjid dari konsep sendiri. Dan doktor juga berkongsi tentang kota Quraisy yang ada di Dagestan. Ini menunjukkan bahawa sudah sampai ke Rusia belum sementara seperti Dr. Pas tadi. Ya, betul. Dan saya kalau kita disebutkan kota Quraisy ini ialah kota yang ada permintaan, ada mikrofon, ada bunyi bunyi yang berganda. Mungkin boleh baca sedikit. Quraisy tadi, bandar Quraisy ini ialah bandar Quraisy Kala, iaitu penempatan Quraisy di kawasan tanah tinggi di Rusia, di hujung Rusia ataupun di Dagestan. Ini menunjukkan bahawa pendakwah Islam yang sampai ke Dagestan sangat istimewa, iaitu para sahabat daripada bangsa Quraisy. Itu sebab kita lihat kelainan pegangan Islam di Dagestan barangkali menandingi apa yang ada di negara Arab sendiri, sebab mereka sangat setia dengan Islam. Mereka sanggup berjihad dan mereka diperangi oleh USSR. Mereka tak pernah kalah, walaupun mereka dari segi senjatanya mereka handicap, tetapi dari segi jiwa mereka tidak dapat dikalahkan oleh Rusia dalam perjuangan yang cukup panjang. Dan ini ada hubungannya dengan pendakwah-pendakwah yang awal datang di kawasan ini. Mereka adalah golongan yang terbaik, dipilih ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka menghantar sahabat-sahabat yang terpilih ke kawasan Dagestan dan mereka telah sampaikan Islam di tengah-tengah ke Sungai Volga. Sungai Volga ialah sungai Islam yang satu masa dulu tamadun Islam yang bersinar di situ. Tetapi sayang, sekarang kesan-kesannya hanyalah tinggal di bangunan lama, masjid-masjid yang terbiar, dan sebahagian daripada khazanah kita terdapat di kawasan tersebut yang belum dikaji. Saya sangat berminat apabila kita masuk kawasan tersebut dan kita cuba senaraikan ataupun kita kaji kembali peninggalan kitab-kitab lama yang ditulis ketika zaman awal Islam. Dan saya dipahamkan apabila Rusia telah berlalu, kitab-kitab ini dimunculkan kembali dan tersimpan di akhir-akhir mereka, dan ialah satu sumber Islam yang cukup penting. Tetapi sayang, kebanyakan orang Rusia tidak dapat bercakap bahasa Arab, dan handicap umat Islam di Uzbekistan juga, mereka tidak dapat bercakap bahasa Arab. Dan oleh sebab itu kebanyakan teks ataupun yang saya temui di kawasan di bawah negara Asia, kebanyakannya dalam bahasa Arab. Islam pernah berkembang dan bahasa Arab adalah bahasa antarabangsa yang menyatukan umat Islam. Dan saya menyuruh di atas dasar yang sama, marilah kita umat Islam di seluruh dunia, kita kuasailah bahasa Al-Quran ini, bahasa tamadun kita, bahasa yang berkembang dalam pembangunan tamadun Islam selama ribuan tahun. Sekarang sebahagian pemuda kita sangat asing dengan bahasa Al-Quran, bahasa Islam ini, dan kita menjadi begitu jauh dengan sumber kita sendiri. Dan marilah kita dekat kita dengan sumber kita. Mudah-mudahan kita dapat membina kembali tamadun dan lebih lagi di Asia Tenggara. Mudah-mudahan Islam akan berkembang di Asia Tenggara, dan saya juga berharap Islam berkembang di Rusia dengan pesat, sebab tanda-tandanya Islam akan berkembang dengan pesat di Rusia. Wallahu a'lam. Sekali lagi bagaimana? Ya, alhamdulillah tak okey dah. Okey, boleh jadi ada, sebab saya dah baca dalam komen ni ada kata ada suara bergema sikit, tapi sekarang bagi saya okey, tak ada masalah. Kita ambil lagi satu lagi. Kira dalam buku ni siapa yang belum ada insya-Allah Dr. telah dapat tentang sinar Islam di Rusia dengan beberapa kisah yang menarik. Seperti gereja Islam itu Fatshalah. Ya. Dan ada lagi berbagai lagi saya menarik yang dapat dibaca yang siapa yang ingin dapatkan buku ini. Okey, mungkin soalan daripada saya, mungkin soalan terakhir kita dah
dah sampai 40 minit kita berdiskusi dan berkongsi. Kenapa umat Islam khususnya anak muda perlu mengkaji hasanah dan sejarah Islam? Ya, betul. Sebab kita sekarang kehilangan identiti. Kita sekarang seolah-olah tidak ada identiti lagi. Sebab kita tidak ada satu model, role model untuk kita lihat. Sebab negara Islam terakhir ialah Osmaniyah telah jatuh ketika tahun 1994. Sejak daripada 1994 sampai sekarang kita tidak ada satu model pembentukan ataupun pemerintahan Islam yang menjadi model kepada seluruh untuk menyatukan umat Islam. Sekarang kita kehilangan model. Oleh sebab itu kita harus membina kembali jati diri kita dengan kita kembali kepada sumber kita. Kita kembali pada sumber asal kita sehingga kita dapat tahu bahawa jati diri kita, bahawa kita adalah satu, sekiranya kita berpegang pada Islam yang sebenarnya. Islam telah menjadikan satu tamadun besar dunia yang telah sampai ke Eropah, sampai ke Rusia, sampai ke Timur Barat, bahkan alam Melayu kita dibentuk oleh tamadun Islam. Walaupun kita kata tamadun Melayu, tetapi Melayu yang di bawah paradigma Islam inilah yang telah membentuk satu tamadun yang besar dalam sejarah tanah air kita. Dan kita harus kembali kepada anak muda kita supaya kita tahu kembali bahawa sejarah kita, selagi kita berpegang pada Islam, kita akan menjadi satu bangsa yang menjadi model pada dunia. Tetapi sayang apabila kita meninggalkan Islam, kita keruntuhan. Tidak ada model yang kita dapat tunjukkan sehinggalah di Malaysia, untuk pengetahuan kawan di Singapura, kita tunjukkan pahlawan Mak Kilau dalam berita terakhir ini sebagai untuk menunjukkan kembali model yang telah hilang. Kita tidak ada model yang kita ingin tunjukkan dalam konteks moden hari ini. Barangkali ada, barangkali sukar untuk kita tunjukkan sebagai satu individu yang berjuang dengan darah air mata demi Islam. Perjuangan yang murni, yang berkembang, yang berjuang di bawah sinar tauhid. Dan ini tidak dapat kita tunjukkan. Sekarang kita harus kembali pada sumber kita, melihat sumber kita, sejarah kita yang kita bina, sama ada di mana-mana saja, sama di alam Melayu ataupun di Rusia ataupun di Eropah. Sebab sumber kita telah dibawa oleh orang lain ke menata tempat. Kita harus kembali semula. Dan saya bagi kredit kepada kawan saya, umpamanya Profesor Syarif, Dr. Baharudin di UNIZA. Mereka adalah satu kumpulan yang ingin kembali semula untuk menunjukkan bahawa kita pernah ada budaya. Kita bukan miskin budaya, tetapi kita miskin jiwa hari ini. Kita harus kembalikan jiwa kita dengan sejarah kita, dengan peradaban kita, dengan tamadun kita, dan kita harus cokir kembali untuk menunjukkan bahawa kepada anak muda kita bahawa kita bukan kekurangan model, tetapi kita miskin jiwa. Marilah kita kaya kembali. Mudah-mudahan kita dapat rahmat ilahi. Sebab perjuangan kita lah sangat sementara. Marilah kita kembali kepada jalan asal. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat ilahi dunia akhirat. Wallahu a'lam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Israel yang telah dapat bersama kita pada hari ini. Dan salam kami daripada Malaysia kepada seluruh saudara kita di Singapura. Kami sayang anda di Singapura dalam satu jasad di atas dasar Islam. Kami sayang pada seluruh umat Islam di dunia di atas satu jasad. Di atas dasar inilah kami membicarakan sejarah umat Islam, sama ada di Eropah ataupun di Rusia ataupun di China ataupun di mana saja. Sebab kita satu jasad. Bila satu jasad sakit, maka kita semua sakit. Dan sejarah menghubungi kita di antara masa lampau dan masa kini. Oleh sebab itu kenali sejarah. Sebab sekiranya anda tidak percaya sejarah, sejarah akan mengajak anda sekali lagi. Di atas kata itu saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya terima kasih banyak-banyak pada saudara Israel. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Dan selamat sejahtera seluruh dunia pembaca, pendengar. Dan saya minta maaf kalaulah tersalah dalam satu kata saya. Dan bagi pihak saya dan juga saudara Israel, juga saya mengucapkan selamat. Salam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.